Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan sambung pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 4 KSSM di dalam bab 4 ataupun pelajaran 4 yang bertajuk larangan rasuah. Jadi untuk pelajar sekalian diminta untuk bersedia bersama dengan buku nota ataupun buku catatan dan juga buku teks, ya, ataupun melihat di skrin. Dalam tajuk ini, mari sama-sama kita lihat apa yang telah diungkapkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 188. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Baik. Jadi apakah yang dimaksudkan ataupun apakah terjemahan di dalam surah Al-Baqarah ayat 188 ini? Baik, kita tengok sama-sama, ya. Wala ta'kulu amwalakum, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain. Bainakum, harta orang lain di antarakah kamu. Bil batil, dengan jalan yang salah. Wa tudlu biha ilal hukam, dan jangan pula kamu memberikan rasuah kepada para hakim. Hukam tu hakim lah, ya, hakim-hakim, ya. Litakulu fariqam min amwalin nas bil ithmi. Okey, kerana apa memberi rasuah kepada para hakim tadi? Kerana apa? Kerana hendak memakan ataupun mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan cara yang berdosa. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui salahnya. Jadi ini maksud ataupun terjemahan daripada surah Al-Baqarah ayat 188. Baik, jadi sebelum kita bincang dengan lebih lanjut, sama-samalah kita melihat apa itu maksud ataupun erti ataupun pengertian rasuah. Okey, apa dia rasuah? Apakah yang dimaksud dengan rasuah? Okey, rasuah ialah sebarang bentuk pemberian ataupun suapan yang ada tujuan. Apa tujuannya? Sama ada untuk memasukkan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Maksudnya apa? Maksudnya, betul, maksudnya apa-apa pun pemberian, sebarang pemberian, ya, apa bentuk pemberian pun, dan apa yang kita ataupun disebut sebagai suapan yang dia ada tujuan. Tujuan dia tak lain tak bukan nak memasukkan kebenaran ataupun dia nak membenarkan kepalsuan. Maksudnya benda tu tak betul tapi dia nak bagi betul. Maka dia bagi suapan dia pihak tertentu untuk dapatkan perkara yang diingini. Itu, ya, rasuah. Seterusnya kita akan lihat sama-sama tentang larangan Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan ayat. Ya, berdasarkan ayat ini dah tentulah Allah melarang perbuatan apa? Perbuatan rasuah. Ya. Selain rasuah ialah riba. Riba ni adalah satu cara pihak tertentu mendapatkan keuntungan dengan cara mengambil harta orang lain, dengan cara menindas orang lain, ya, untuk dia mendapatkan keuntungan ataupun mendapat sesuatu harta. Jadi ini juga dilarang dalam Islam. Seterusnya melalui judi, ya. Setengah orang mendapatkan harta melalui judi, permainan judi. Apabila dia mendapat kemenangan dalam permainan tersebut, dikumpulkan harta itu. Jadi mengambil harta dengan cara judi adalah amat dilarang dalam Islam. Kenapa? Kerana ia memupuk perasaan ataupun sikap malas untuk berusaha, ya. Dan di dalam duit kemenangan itu bukanlah hasil usaha kita, ya. Seterusnya mencuri. Mencuri pun salah satu bentuk mengambil harta orang lain yang sangat dilarang. Sebab kita telah merampas harta ataupun hak orang lain. Begitu juga dengan merompak. Apa beza mencuri dengan merompak?
mencuri ini mengambil harta orang lain secara sembunyi tanpa diketahui oleh orang tersebut. Manakala merompak adalah mendapatkan sesuatu barang ataupun harta ataupun sesuatu barang lah, ya, dengan cara kekerasan, ya, sama ada ugutan ataupun kecederaan kepada tubuh badan orang yang dirompak. Jadi dia ada beza sikit, ya. Kemudian menipu. Ini banyak berlaku sekarang, ya. Kalau zaman sekarang disebut sebagai istilah scammer, kan. Scammer akan menipu dan mengambil duit daripada akaun-akaun orang lain untuk mereka kepentingan mereka sendiri. Dan juga yang banyak berlaku di dalam jabatan-jabatan, di dalam institusi ataupun organisasi ialah salah guna kuasa. Ini juga salah satu bentuk rasuah sebenarnya, ya. Okey, baik. Seterusnya kita lihat bentuk kesalahan rasuah. Okey, yang pertama, meminta atau menerima rasuah. Sama ada yang meminta pun salah, begitu juga yang menerima rasuah. Meminta, bagaimana meminta? Contoh, untuk kita meluluhkan sesuatu projek, kita minta awak sediakan kepada saya 20,000. Saya akan luluskan projek awak. Itu meminta. Menerima, pihak yang satu itu dia tak minta tapi diberi oleh pihak yang satu lagi. Maka dia pun terima, ya. Sama ada dalam bentuk wang ataupun tanah ataupun sesuatu yang bernilai, ya. Jadi kedua-duanya tak boleh, ya. Kedua-duanya adalah kesalahan rasuah. Seterusnya menawarkan atau memberikan rasuah. Belum beri lagi, tawar. Menawarkan, bukan menuarkan, typo di sini. Menawarkan rasuah. Bagaimana kalau contoh seseorang itu berkata kepada pihak yang ingin dirasuahnya, saya akan tawarkan kepada awak sebidang tanah, macam tu, ataupun kebun ataupun wang, kan. Dia menawarkan. Menawar pun dikira kesalahan rasuah sekiranya dapat dibuktikan. Memberi samalah dengan ni memberi berlaku perbuatan memberi rasuah tersebut, ya. Memberi rasuah, dia memberi, dia sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Yang tadi di atas ni meminta dan terima, yang ni menawar atau memberi rasuah. Tawar ni dia belum berlaku, memberi telah berlaku. Okey. Bentuk kesalahan rasuah seterusnya ialah mengemukakan tuntutan palsu. Contoh apa? Contoh apabila seorang tu didakwa atas sesuatu tuduhan, ya, kemudian dia nak melepaskan diri daripada tuduhan tersebut, dia telah mengemukakan tuntutan palsu ataupun dia ingin membuat sesuatu tuntutan di mahkamah, kan. Dan untuk membenarkan ataupun untuk menjayakan tuntutan dia tu, maka dia telah mengemukakan bukti-bukti palsu, ya. Dan menyalahgunakan kedudukan atau jawatan untuk kepentingan tertentu. Ini banyak berlaku, banyak berlaku yang kita lihat. SPRM menangkap pegawai-pegawai yang telah menyalahgunakan kuasa, memberi projek kepada kaum keluarga dia. Ini adalah disenaraikan sebagai menyalahgunakan kedudukan ataupun jawatan untuk kepentingan dirinya ataupun keluarganya atau anak-anaknya, ya. Ini adalah bentuk-bentuk kesalahan rasuah, kesalahan yang dikira sebagai rasuah, ya. Meminta, menerima, menawar, memberi, ini semua kategori kesalahan rasuah. Begitu juga dengan mengemukakan tuntutan palsu untuk melepaskan diri daripada kesalahan, menyalahgunakan kuasa, ya. Bentuk-bentuk rasuah lah. Okey, apakah kesan perbuatan rasuah? Ya, kita kena lihat. Islam itu dia melarang sesuatu perbuatan. Kenapa? Betul, pandai. Sebab kesan perbuatan tersebut banyak yang negatif, banyak yang buruk. Boleh mendatangkan kesusahan di kemudian hari, ya. Okey, antaranya yang pertama ialah Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya melaknat pemberi dan penerima rasuah. Jadi laknat, Allah laknat ni bukan sesuatu yang kecil, ya.
laknat Allah ini sangat besar. Kerana kesannya ialah akan diazab dengan seberat-beratnya di dalam api neraka. Jadi apabila dengar perkataan Allah melaknat, sebaik-baiknya kita elakkan dan jangan kita lakukan. Yang kedua, seterusnya yang kedua, menjadikan individu tersebut hilang harga diri. Kenapa? Kerana perbuatan itu berdosa. Hilang harga diri di sisi Allah, hilang harga diri di sisi masyarakat, ya, hilang harga diri di sisi orang ramai, keluarganya, masyarakatnya, ya. Mereka tidak akan memandang hormat pada orang si pelaku tadi. Okey. Baik, yang ketiga, apa yang ketiga? Melumpuhkan ekonomi negara, bukan melumpahkan, melumpuhkan ekonomi negara akibat daripada kos, bukan kuasa, kos pengurusan yang meningkat. Kos pengurusan yang meningkat. Ini kos, bukan kuasa. Okey. Kemudian yang ni melumpuhkan, ya. Melumpuhkan ni semua typing error ni. Okey. Baik, melumpuhkan ekonomi negara akibat daripada kos pengurusan yang meningkat. Sebab apa? Sebab saluran yang diberikan tidak digunakan pada jalan yang betul. Ya, mengambil wang untuk kepentingan sendiri. Sepatutnya projek itu dapat disalurkan kepada rakyat miskin, tetapi ada pihak yang mengambil rasuah dan masuk ke poket mereka sendiri. Dan ini akan sekiranya perkara ini berleluasa, dia akan boleh melumpuhkan ekonomi negara. Ya? Kesannya sangat tak elok lah, sangat buruk. Dan yang keempat ialah meningkatkan kes jenayah. Banyak typing error. Meningkatkan kes jenayah dalam masyarakat. Kerana sifat mementingkan diri sendiri. Kes jenayah lah. Ya, apabila sesuatu pihak itu merasa tertekan ataupun apabila sesuatu pihak tu merasa ditindas, mungkin mereka akan berniat ataupun akan bertindak untuk membalas dendam. Jadi bila keadaan ini berlaku menyebabkan huru-hara dalam masyarakat, jenayah lain dia boleh membawa kepada bunuh, kan, kepada macam-macam perbuatan jenayah. Sebab apa? Sebab satu je, iaitu sifat mementingkan diri sendiri. Baik. Jom kita lihat kepada spektrum ilmu, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah, daripada Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullahir rashi wal martashi. Apa maksudnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberikan dan menerima rasuah. Jadi hadis ini terang-terangan menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat melarang perbuatan ini, dalam masyarakat Islam khususnya. Dan saya percaya dalam masyarakat lain ataupun dalam agama lain juga amat tidak setuju dengan perbuatan rasuah ni, kerana dia menindas berbagai pihak, ya. Yang sepatutnya dapat tak dapat, tetapi sebaliknya, ya. Ini adalah ketidakadilan, ya, dalam masyarakat. Jadi daripada apa yang kita belajar hari ini, kita kena tanam satu semangat, tanam satu azam. Apabila kita bertugas di sesuatu jabatan ataupun organisasi, kita tidak akan mengamalkan perbuatan rasuah ini. Okey? Baik, seterusnya di akhir pelajaran ini sama-sama kita melihat apakah pengajaran ayat yang boleh kita ambil. Baik. Sebagai pengajaran ayat, kita hendaklah mulai dengan kita hendaklah mengelakkan diri daripada melakukan sumpah palsu. Sumpah palsu ni contoh apa? Dia buat tetapi oleh kerana dia nak membenarkan, nak mengatakan dia tak buat, maka dia sanggup bersumpah. Ini adalah sumpah palsu.
Ini adalah isi untuk pengajaran ayat. Kita mula dengan pendahuluan, iaitu kita hendaklah. Itu pendahuluan, wajib ada dalam pengajaran ayat. Kemudian isinya apa? Mengelakkan diri daripada melakukan sumpah palsu. Itu isi. Huraiannya kita guna konsep ataupun unsur suka, iaitu supaya ataupun untuk ataupun kerana dan juga agar. Jadi di sini kita ambil untuk mendapatkan kepentingan tertentu. Ini dikira sebagai huraian. Kita hendaklah mengelakkan diri daripada melakukan sumpah palsu untuk mendapat kepentingan tertentu. Mesti elak. Yang kedua, kita hendaklah mencari rezeki yang halal. Ini isi. Pendahuluan, isi. Agar tidak menyalahi syariat Islam. Ini adalah huraian. Ataupun kita hendaklah mencari rezeki yang halal agar rezeki tersebut diberkati Allah. Okey? Baik. Yang ketiga, kita hendaklah menjauhkan diri daripada memberikan rasuah. Ini isi supaya kita tidak menzalimi diri dan juga masyarakat. Kenapa kita tidak menzalimi diri? Apa yang dimaksudkan dengan Apakah yang dimaksudkan dengan tidak menzalimi diri? Maksudnya kita tak membiarkan diri kita berada dalam keadaan berdosa, tidak membiarkan diri kita berada dalam laknat Allah dan Rasulnya. Sebab kalau kita melakukan perkara-perkara tersebut, maknanya kita menzalimi diri kita, kerana kita dah menempatkan diri kita ke dalam neraka. Itu yang dimaksudkan menzalimi diri tu. Dan juga mengelakkan kita menzalimi masyarakat, iaitu menindas pihak-pihak yang sepatutnya dapat pembalasan ataupun pengadilan, tak dapat. Jadi ini sangat-sangat dilarang dalam Islam. Jadi untuk setakat ini dulu kelas kita pada hari ini, iaitu pelajaran 4, larangan rasuah. Seterusnya pelajar-pelajar akan dibuat penilaian oleh guru mengikut teknik dan cara guru masing-masing. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.